Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Isnin, pada masa yang sama cuti sekolah. Jadi Abang nak ucapkan mana-mana yang nak bawa keluarga pergi bercuti, semoga berhati-hati. Semoga selamat dalam apa jua keadaan. Itu je. Jadi boleh jadikan cerita Abang ni sebagai hiburan sewaktu bekerja, juga hiburan sewaktu sedang bercuti bersama keluarga. Moga-moganya amin. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Satu pengalaman yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh seseorang ahli keluarga besar JSPL yang berlaku di Tawau, Sabah. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum Abang mulakan cerita, waktu ada sekali tu dalam lebih kurang minggu lepas, kalau perasanlah Abang berubah muka Abang sewaktu Abang bercerita, iaitu pada waktu tu semua budak rumah Abang tidak ada dekat rumah. Seorangnya pergi kursus, seorang lagi pergi balik kampung urusan keluarga. Jadi nak tak nak Abang kena buat rakaman tanpa ada peneman. Waktu Abang habis rakaman lebih kurang pukul 1:30. Nantilah Abang ceritakan, kita cerita yang hari ni je lah. Nanti yang cerita yang tu Abang ceritakan kemudian bila ada masa lapang nanti. Okey, cerita kali ini berlaku pada tahun 1995 ke 1996 dekat Tawau, Sabah. Diceritakan kepada Abang oleh Lydia, berlaku dekat Tawau di kamp tentera kalau tak silap Abang. Pada waktu tu Lydia sangat bersyukur kerana mempunyai mak ayah yang sangat prihatin. Walaupun mereka selalu berpindah randah, tapi kebajikan anak-anak dan juga pelajaran tidak pernah dilupakan. Walaupun bapa dia adalah seorang tentera laut dan bertugas di Tawau, Sabah, pada waktu tu banyak kali pindah, tetap juga mereka bersama-sama ke mana pun pergi. Dan dia kata dia sangat bersyukur. Dan pada masa ini bapaknya sudah pun mendianglah, bapaknya sudah pun meninggal dunia. Dan pada umur ini juga Lydia sudah berumur 32 tahun. Jadi pada waktu 95-96 dia masih lagi sekolah rendah. Kalau tak silap lebih kurang tadika lah. Kalau siapa-siapa boleh kirakan, nanti komen-komen kat bawah dekat dalam komen. Ceritanya macam ni. Disebabkan banyak sangat kali berpindah randah, menyebabkan Lydia ni tak berapa nak ingat banyak peristiwa yang berkaitan dengan berpindah randah ni. Kadang-kadang ada peristiwa sedih, kadang-kadang ada peristiwa gembira. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, ada peristiwa-peristiwa seram yang berlaku bila mereka diminta untuk berpindah di satu kamp tentera laut dekat Tawau, Sabah. Waktu tu dia kata baru dia kenal apa yang dikatakan makhluk alam sebelah. Ceritanya bermula bila pada tahun 1995 mereka semua diarah untuk berpindah ke Tawau. Tidak menjadi masalah kerana masih lagi ada di dalam kawasan Sabah, kerana mereka semua memang orang Sabah, nak balik raya nanti senang, Christmas nanti kan. Jadi walaupun biasalah sebagai seorang tentera laut mestilah susah dapat cuti. Jadi kalau perayaan selalunya Lydia dengan mak dia je yang balik ke kampung, ayah dia terpaksa bertugas, berkorban untuk negara lah. Kawan, terima kasih sangat-sangat pada ayah Lydia dan juga ahli tentera yang lain. Dia kata bila pindah dekat Tawau, Sabah tu, mula-mula mereka ditempatkan dekat satu quarters di bawah kaki bukit, di kawasan kaki bukit. Dekat situ ada lebih kurang quarters 8 pintu. Jadi lebih kurang lah 8 keluarga yang duduk dekat situ, walaupun ada di antaranya rumah bujang yang disewakan yang duduk bersama-sama dengan berbujang-bujang yang lain. Tapi mereka hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Cumanya mereka agak sedikit, bukanlah sedikit, tapi nak kata terganggu, tidak jugalah. Tapi setiap kali mereka ni berkumpul bersama-sama, baik-baik emak-emak yang berkumpul ataupun anak-anak yang berkumpul, sama ada di kawasan taman permainan atau kawasan sekolah, antara topik yang selalu mereka keluarkan ialah kisah-kisah seram dekat kawasan tempat mereka tinggal. Dan mengikut kata Lydia,
ada satu kawasan blok yang terletak, blok penempatan yang terletak di atas bukit. Itu menjadi topik hangat. Mereka semua akan berborak tentang tu. Kalau berkumpul tentang kuartus atas bukit menjadi satu topik pilihan. Macam-macam diorang cerita. Kat atas kuartus tu bukannya tak ada orang. Ada orang sebenarnya tapi tak ramai. Boleh dikatakan hanya orang yang berpangkat ajalah yang duduk dekat atas tu. Dan mereka jarang-jarang berjumpa dengan penghuni-penghuni yang duduk di kawasan kuartus atas bukit. Mereka ni semua duduk kat bawah bukit ni. Jadi banyaklah cerita tu yang mereka dapat. Pada satu hari itu ayah Lydia mendapat arahan supaya mereka sekeluarga minta berpindah ke kuartus atas bukit. Dengan kata lain, yang selama ni Lydia cakap dia selalu dengar cerita-cerita yang tak berapa nak sedap. Kali ni dia ada dekat tempat kejadian. Nak tak nak dia kena ikut arahan. Mula-mula si emak ni ada bantah-bantah jugalah. Sebabnya nak duduk dekat kuartus atas bukit yang memang kita tahu ceritanya macam-macam. Tapi ayah dia pujuklah dia dengan mak dia, dengan adik-adik dia, dengan Lydia sekali. Supaya janganlah menyusahkan, tolonglah ikut je lah pindah atas bukit ke bawah bukit ke, kita ni tentera kena ikut arahan. Jadi atas berbincang-bincang tu mereka sekeluarga pun bersetujulah untuk pindah dekat kuartus atas bukit. Dekat sinilah bermulanya cerita Lydia berkenalan dengan makhluk alam sebelah. Pada hari-hari terawal pindah dekat situ tak ada berlaku apa-apa. Pada satu hari bapa dia bertugas waktu malam. Jadi pada malam tu hanya Lydia dengan mak dia je yang duduk dekat kuartus tu. Kuartus tu pula kalau tak silap abang diperbuat daripada kayu dan dia agak tinggi sedikit daripada tanah. Dengan kata lain dia ada kolong dekat bawah. Maksudnya rumah bawah lah. Maksudnya bawah rumah tu ada kawasan yang kita boleh lalu dan tanah dia tak dekat, jauh jugalah daripada tanah lah rumah tu. Kalau nak masuk bawah rumah tu kena tunduk jugalah. Jadi selalunya mereka letakkan barang-barang dekat bawah rumah tu, barang-barang yang tidak berguna, cangkul-cangkul, penyodok, dan mereka semua duduk dekat rumah tu memang aman damai je lah pada awal-awalnya. Pada satu malam, abang pun nak cerita ni, bila bapak dia pergi bertugas, tengah-tengah diorang ni semua tidur. Tiba-tiba dengar macam ada bunyi air yang menitik dekat atas papan. Tek, tek, tek macam tu. Mula-mula mak dia mendengar, mak dia bangun dan mak dia kejut Lydia sebab Lydia nak yang sulung. Jadi bila mak kejut, Lydia tengok mak dia pun dalam keadaan yang muka dah macam cuak-cuak alam sikit. Jadi mak Lydia tanyalah, "Mak, kenapa mak? Ada apa masalahnya mak?" Dia kata, "Cuba Lydia dengar betul-betul. Itu bunyi air yang menitik ataupun bunyi batu?" Jadi bila dia amati betul-betul, memang bukan bunyi air yang menitik di atas lantai ataupun di atas kayu. Tapi sebenarnya bunyi batu yang dibaling ke arah dinding, ke arah tingkap. Jadi tingkap mana yang menjadi sasaran balingan batu tu? Mereka pun bangun dua beranak. Malam-malam, tengah malam tu tak berani buka lampu tu. Bapak dia tak ada waktu tu. Jadi dia pun berdua beranak ni menjengkit-jengkit cari kat mana datangnya bunyi air menitik ni ataupun bunyi batu yang dibaling ke tingkap. Rupanya datangnya daripada bilik tengah. Mereka semua tidur bilik depan pada waktu tu, anak beranak ni. Datang daripada bilik tengah. Tingkap bilik tengah, bukan pintu, tingkap bilik tengah tu dibaling dengan batu. Tapi batu yang dibaling tu agak tidak bersaiz begitu besar. Dia saiznya macam ibu jari lah. Dia punya berdasarkan daripada bunyi. Jadi bila dah pasti bunyi itu bukan bunyi air atau bunyi adalah bunyi batu yang dibaling, jadi mereka berdua pun fahamlah itu semua adalah kerja daripada bukan alam manusia. Jadi mereka pun masuk ke dalam bilik depan, sambung tidur. Buat tak tahu. Mak dia kata jangan fikirkan sangat. Last dia pun tertidur, mak dia pun tidur. Jadi bila besok paginya sedar-sedar je, bila diorang cek dekat tepi rumah, penuh dekat bawah tingkap tu dengan batu-batu kecil. Dan kawasan tingkap tu memang ada kesan-kesan seperti balingan batu. Kalau tengok daripada kesan balingan tu, bukan terjadi pada malam tu aja, mungkin terjadi pada malam-malam sebelumnya. Maksudnya orang yang duduk dekat rumah tu yang zaman-zaman dulu tu mungkin pernah mengalami peristiwa yang sama macam mereka alami pada malam tu. Jadi bila dah siang-siang tu, Mak si Lydia ni pergilah tanya dengan jiran-jiran. Nak pula kawasan dekat kuartus atas bukit tu jirannya tak ramai. Jadi tanyalah dengan semua jiran,
apa sejarah ataupun memang kejadian pelik pernah berlaku ke orang baling-baling batu. Jadi salah seorang daripada kakak yang duduk dekat kawasan atas tu beritahu, itu baru sikit maknya Lydia. Tunggu nanti kalau kalian akan mengalami sesuatu yang lebih super best. Jadi bila dengar macam tu, Lydia dengan mak dia pun kejut perut. Alamak, ingat ini dah cukup seram. Ada yang lagi seram daripada ni. Tak apalah, hadap je lah. Jadi Lydia suruhlah mak dia beritahu bapak dia. Mak dia kata, janganlah beritahu bapak. Nanti bapak susah hati. Bapak nak bekerja. Kita tak boleh kacau-kacau bapak. Dia kata. Jadi dia ni ada beranak, pendam je lah. Oh, selagi benda tu tak membahayakan, setakat baling-baling batu madu, batu-batu manja macam tu tak adalah teruk sangat kan. Jadi itu pada minggu pertama mereka mengalami peristiwa tu. Pada minggu kedua berlaku satu lagi peristiwa. Hari yang sama dengan peristiwa yang pertama. Kalau yang pertama tu berlaku pada hari Jumaat malam, peristiwa kedua ni pun berlaku pada Jumaat malam. Dan pada waktu peristiwa kedua ni, bapak dia pun tak ada. Waktu tu memang cukup mengerikan. Sebabnya bapak dia dah beritahu bapaknya bertugas malam ni, bapak tak akan balik. Jadi pada malam tu lebih kurang pukul 2 pagi, waktu dia orang tengah tidur, tiba-tiba dengar macam ada tapak kasut yang menghenjak ke atas jalan. Dengarlah kelepuk-kelepuk. Jadi Lydia yang dengar tapak kasut tu, dia kejut lah mak dia. Mak, ayah balik mak, dia kata. Mungkin ayah ada benda nak bawa, nak ambil daripada rumah pun. Jadi mak dia kata, bila suami balik, seronok lah kan. Sepatutnya suami bertugas, tiba-tiba suami balik, seronok lah. Jadi mak dia pun betul-betulkan rambut, siput-siputkan rambut. Mak dia dengan Lydia pun pergilah menuju ke arah pintu depan sambil panggil, abang balik ke? Nanti kejap-kejap saya buka pintu, dia kata. Bunyi tapak kasut tu tetap juga ada, tapi tidak ada sahutan daripada si ayah. Waktu Lydia nak tolong mak dia buka pintu cepat-cepat, mak dia pegang tangan Lydia. Mak dia kata, ini bukan ayah. Kita dengar sekali lagi, tunggu mak panggil. Abang ke tu? Yang ada dekat luar tu abang ke? Dia kata. Tapi tak ada sahutan daripada luar, cuma ada bunyi tapak kasut. Pelik. Jadi mak dia kata, itu bukan ayah dia. Jom kita masuk tidur. Pada waktu dia orang berjalan nak masuk ke bilik untuk tidur, tiba-tiba dia orang dengar ketukan pintu daripada pintu depan. Tapi mak Lydia ni dah faham sebagai seorang isteri tentera kan. Jadi dia pun cakap dengan Lydia, tak apa, kita masuk tidur, tu bukan ayah. Ayah pergi bertugas. Jadi Lydia pada waktu tu dengan agak seram, dia pun tak tahu nak cakap apa. Bila dia tengok mak dia tenang, dia pun tenang jugalah. Tapi ketukan tu dibiarkan berbunyi. Dia orang tak buka pintu. Dan dia orang pun masuk tidur semula. Selepas mengalami dua peristiwa yang cukup mendebarkan, Lydia kata pada satu hari dia mengalami satu lagi peristiwa yang agak pelik. Pada waktu tu dia tidur dan dia terjaga lebih kurang pukul pagilah, 2-3 pagi. Apa yang menyebabkan dia terjaga? Sebenarnya pada waktu tu dia tengah tidur. Macam biasa, ayah dia tak dekat rumah. Mak dia dengan adik-beradik dia aja, mereka semua tidur dekat bilik depan. Tengah-tengah Lydia tidur, waktu tu dia kata antara sedar dengan tak sedar, dia rasa macam roh dia keluar daripada badan. Dia pergi ke kawasan ruang tamu dan dia buka pintu depan. Dekat kawasan tempat letak kereta, dia nampak dalam mimpi dia ada sesuatu yang keluar daripada celah-celah rekahan tanah. Dan benda tu seperti berbungkus warna putih, cumanya masih lagi nampak mukanya agak menyeramkan. Tapi tu dalam mimpi, kata dia. Dia tengok benda tu keluar daripada tanah dan berjalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu tempat Lydia berdiri. Dalam mimpi tu juga, Lydia cepat-cepat tutup pintu dan berlari ke arah bilik mak dia untuk sambung tidur. Dan pada waktu tu, baru dia tersedar. Dia seperti rasa seolah-olah roh dia sedang berjalan dalam rumah dan masuk semula ke dalam badan dia dan dia tersedar. Bila dia tersedar, dia terus ingat mimpi dia yang dalam mimpi dia tu ada makhluk yang keluar daripada tanah seolah-olah berjalan menuju ke arah rumah mereka. Pada waktu tu Lydia bercadang nak kejutkan mak dia, tapi dia fikir mungkin itu adalah hanya mimpi. Jadi janganlah risau sangat. Lydia pun sambung tidur dekat sebelah mak dia, tapi hati dia memang dah tak berapa nak tenteram. Rupanya mimpi tu tak berhenti dekat tahap tu aja. Mimpi tu bersambung.
Dalam mimpi yang kedua, Lydia nampak benda tu memang dah ada dekat dalam rumah dan berjalan ke arah bilik mereka. Lydia pada waktu tu, waktu dalam mimpi tu, dia betul-betul cukup takut dan dia pun bangun tutup pintu bilik untuk mengelakkan daripada benda tu masuk. Selepas pintu bilik tutup, Lydia baring semula dan baru dia sedar dia mengalami mimpi untuk kali yang kedua. Pada waktu tu, dia yakin ini bukan mimpi yang sengaja, yang tidak sengaja, tapi mimpi yang sengaja diberikan oleh Allah Ta'ala, kan, oleh Tuhan. Jadi pada waktu tu dengan keadaan yang separa berani, Lydia memandang ke arah pintu untuk pastikan tidak ada benda yang ada betul-betul di depan pintu. Sewaktu Lydia memandang ke arah pintu dengan perasaan yang berbelah bagi, tiba-tiba dia perasan ada bayangan lalu di bawah pintu. Waktu tu antara takut dengan tidak, Lydia beranggapan itu adalah sebagai bayangan saja, bukan ada makhluk lain. Tapi jauh dekat sudut hati kita ni, kalau dah yakin, memang kita yakin tau, ada dalam sudut hati kita, kita mesti yakin kalau benda tu benar-benar terjadi, ia sebenarnya benar terjadi. Dia berdasarkan kepada suara hati nurani kita. Waktu tu dalam sudut hati, jauh di sudut hati Lydia, memang dia tahu ada benda dekat depan pintu bilik dia berdasarkan daripada bayang-bayang yang dia nampak, tapi dia diamkan aja. Pada malam tu Lydia tidur dalam keadaan yang betul-betul rasa tertekan. Walaupun tertekan disebabkan dia pun budak kan pada waktu tu, jadi dia pun terbolehlah tertidur. Dan pada waktu tu juga berlaku satu lagi peristiwa. Sewaktu tu, malam yang sama, berlaku satu lagi peristiwa yang mendebarkan. Sekali lagi, mereka sekeluarga pukul 4 pagi dengar bunyi motor ayah mereka balik. Dan pada malam tu, mak Lydia bangun. Lydia waktu tu antara sedar dengan tak sedar. Bila dia sedar, mak dia bangun. Dia sedar ada bunyi motor bapak dia. Dia pun bangun. Dia pegang tangan mak dia. Dia tak kasih mak dia keluar daripada bilik. Mak dia kata, kenapa? Dia tak boleh nak jelaskan apa yang dia alami pada dua mimpi yang sebelum tu. Dia tak boleh nak jelaskan pada waktu tu sebab bunyi motor dah ada dekat depan rumah kot. Jadi dia pegang tangan mak dia, tapi mak dia mujur. Mak dia faham yang apa yang anak dia cuba sampaikan. Mak dia tak jadi buka pintu bilik. Mak dia duduk dekat dalam bilik, duduk sebelah Lydia. Dan mereka pasang telinga dengan bunyi motor yang datang menghampiri. Selepas bunyi motor tu betul-betul ada dekat depan kawasan depan pintu rumah mereka, bunyi motor tu pun hilang. Mereka beranggapan selepas bunyi motor mesti ada bunyi tapak kaki, tapak kasut kan, kalau bapak dia orang betul-betul balik. Tapi tak ada. Hanya bunyi motor je. Lepas tu bunyi motor tu hilang macam tu dan tak ada lagi bunyi selepas tu. Tak bunyi motor tu pergi daripada situ ke, tak ada. Senyap macam tu je. Dan pada waktu tu juga Lydia dengan mak dia tak boleh tidur sampailah waktu pagi. Bila sampai waktu pagi, mereka buka pintu bilik, buka pintu rumah, nak pastikan depan rumah ada motor ke tidak. Sebab dia orang tak tidur tau malam tu. Tapi tak ada motor pun. Hanya ada kawasan lapang yang selalunya bapak dia letakkan motor, letakkan kereta, itu je. Tapi motor memang tak ada. Dan pada siangnya Lydia ceritakan apa yang dia alami pada mak dia. 2 kali mimpi. Mak dia faham apa yang Lydia cuba sampaikan. Dan mak dia tahu apa yang Lydia cakap ni bukan main-main. Tuhan atau memberi ilham kepada Lydia. Allah Ta'ala bagi ilham pada Lydia untuk Lydia ceritakan. Benda ni adalah gangguan daripada sesuatu yang ada di kawasan bahagian depan rumah tu. Pada minggu ketiga, minggu pertama dengan minggu kedua berlaku peristiwa yang menyeramkan kan. Pada minggu ketiga juga berlaku satu peristiwa yang menyeramkan. Lydia dah rasa tak sedap hati bila duduk dekat rumah tu. Kebanyakan masa dia akan teman mak dia supaya mak dia rasa tenang. Walaupun dia kata pada waktu tu dia kecil, dia tak boleh nak buat apa. Tapi bila dia duduk sebelah mak dia, dia akan rasa lebih yakin, tenang dan dia kurang rasa takut. Begitu juga dengan adik dia. Mak dia rasa senang lah tengok Lydia teman mak dia buat masak-masak, mak dia kemas rumah, tengok anak ada di samping. Jadi daripada takut jadi tak takut lah kita sebagai mak bapak kan. Tengok anak dengan kita rasa semangat lah.
Jadi disebabkan dah banyak kali si Lydia ni teman mak dia cakap dah dengan Lydia, tak payahlah teman mama lagi, pergilah main kat bawah tu. Jadi bila dengar alasan pesanan mak macam tu, disebabkan dia pun dah lama tak main, dia dengan adik dia pun pergilah turun bawah, rumah luar daripada rumah lah. Dia orang main masak-masak. Mak dia ni memang suka berkebun. Jadi mak dia buat tin-tin Milo sebagai alat untuk baldi siraman. Tin-tin Milo tu selalunya akan dilubang-lubangkan menggunakan paku panas, dan diorang akan masukkan air dalam tin tu, dan tin tu dijadikan tempat untuk menyiram. Rasa yang ramai faham kan ni. Jadi dia jadikan tin tu sebagai bahan untuk kuali memasak. Hari tu dia dengan adik dia ambil tin tu, lepas tu masukkan beberapa daun dekat dalam tin, dan mereka pun tumbuklah daun yang ada dalam tin tu menggunakan kayu. Tumbuk sampai lumat. Main masak-masak, dia kata. Dia dengan adik dia. Habis main masak-masak, mereka letakkan tin-tin tu semula dekat bawah rumah. Sebabnya tin-tin tu kan mak dia gunakan untuk siram-siram air pokok-pokok dekat kebun kan. Tak naklah tin tu hilang. Tapi pada malam tu, kata Lydia, berlaku satu benda yang memang menyeramkan. Tengah-tengah dia orang tidur. Sekali lagi, memang benda ni selalu jadi bapak dia tak ada kat rumah. Tentera, biasalah kan. Jadi waktu tu tengah tidur tu, tempat dia letak tin tu memang betul-betul dekat bawah tempat dia orang tidur tau. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba Lydia dengar macam ada orang main masak-masak. Dia ketuk macam mana yang Lydia ketuk. Maksudnya, dia macam menumbuk menggunakan tin yang selalu Lydia gunakan untuk dijadikan tu kuali. Iaitu tin yang lubang-lubang tu kan. Dia dengar macam ada orang main masak-masak. Waktu tu Lydia kecut perut. Dah lah dia kata tin tu betul-betul ada dekat bawah tempat dia orang tidur. Bunyi tak macam tu. Ui, gila dia kata. Memang kecut perut. Jadi dia kejut mak dia. Disebabkan mak dia pun faham lah. Bila mak dia tersadar daripada tidur tu, mak dia pun dengar benda yang sama. Mak dia pun peluk lah Lydia dengan adik dia. Sebab waktu tu mak dia pun nampak lah. Mak dia nampak macam takut lah tengok. Dengar benda tu datang secara tiba-tiba kan. Mak dia pun tahu Lydia selalu masak-masak menggunakan tin tu, dan tiba-tiba malam tu bunyilah tin tu macam orang main masak-masak. Dah bawah rumah lah tu, tempat dia orang tidur. Bawah betul tempat dia orang tidur. Disebabkan dah ketakutan, akhirnya dia orang tertidur lah juga pada malam tu. Tengah-tengah dia orang tertidur, berlaku lagi satu peristiwa yang menyeramkan. Hari yang sama, malam yang sama. Mereka berdua beranak ni, sebab Lydia ni anak yang sulung kan, dia dah besar. Jadi dia ni dengan mak dia je lah. Mereka berdua beranak ni dengar bilik sebelah tempat dia orang letak baju, macam ada orang masuk bilik tu, dan bunyi seperti almari dia selongkar. Memang kuat bunyinya. Bunyi benda jatuh, bunyi baju jatuh. Memang yakin kalau yang selongkar tu mungkin manusia. Tapi pintu semua tertutup. Tak ada bahagian pintu pun yang terbuka. Mana mungkin manusia masuk, orang masuk tanpa kita sedar. Ada bunyi-bunyi, tak ada bunyi-bunyi kan. Mesti ada bunyi-bunyi. Jadi waktu tu, daripada tadi dah baru nak tertidur, dah tersedar balik bunyi ada orang menyelongkar. Diam je lah tidur beranak ni. Dengar je lah apa yang gangguan. Buat tak tahu je lah. Akhirnya mereka tertidur juga. Bila besok pagi tengok, tak ada pun macam ada orang melongkar. Bilik sebelah tu semua teratur rapi. Tak ada tanda-tanda seperti orang masuk. Tahulah, dia kata, sejak daripada tu dia yakin benda ni memang datang daripada alam sebelah. Dia kata, yang datang mungkin benda-benda tu memang dah ada dekat rumah tu. Sebab rumah tu sebelum tu tak ada orang duduk. Jadi mungkin makhluk alam sebelah yang duduk dekat rumah tu rasa terganggu sebab Lydia sekeluarga pindah dekat situ. Dan gangguan terakhir yang mereka dapat adalah tiba-tiba subang mak dia hilang. Mak dia kata, itulah satu-satunya subang yang mak dia ada. Subang emas. Besar jugalah. Kalau jual pun dapatlah ribu-ribu dia kata. Sebab bapak dia hadiahkan subang tu. Mak dia hadiah ulang tahun perkahwinan. Entah macam mana, malam tu subang mak dia hilang. Dan mak dia dapat mimpi subang tu diambil oleh alam sebelah sebagai bayaran untuk mak dia dan keluarga dia, yang ayah dia juga duduk dekat rumah tu. Agaknya, kata Lydia, selama ni gangguan-gangguan tu datang daripada rumah tu sebab mereka semua pindah rumah tu menyebabkan makhluk yang ada dalam rumah tu tak puas hati. Jadi sebagai tanda balasan ataupun tukaran, mereka mengambil subang mak dia, iaitu barang paling mahal yang ada dalam keluarga Lydia. Jadi sejak
Subang tu hilang, dah tak adalah gangguan-gangguan dalam rumah. Gangguan dekat luar rumah masih lagi ada, tapi tidak berlaku di kawasan perumahan, kawasan rumah dia orang. Dia berlaku dekat kawasan rumah jiran. Kalau berlaku kat rumah jiran, lantaklah kan, asalkan tak berlaku kat rumah kita kan. Jadi sampailah dia besar, dia tak adalah lagi mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Kalau ada pun sikit-sikit je lah, tak adalah ekstrim macam yang 4 cerita yang abang cerita sebelum ni kan, 3 cerita yang abang cerita sebelum ni, yang tadi tu dah tak ada gangguan-gangguan macam tu. Dan mereka hidup sampailah ayah dia pencen dan mereka berpindah daripada situ. Dan sekarang ni ayah dia dah pun meninggal dunia sebagai seorang tentera, kata Lydia. Dia pun dah kahwin, umur dia 32 tahun, dah beranak penak lah dia kata, tapi kenangan tu masih lagi segar dalam ingatan dia. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan waktu-waktu kita ni, hari Isnin, dia gloomy Sunday. Itu gloomy Sunday. Itu Monday Blues. Gloomy Sunday. Monday Blues kan. Jadi kalau ada cerita-cerita ni yang abang sampaikan, moga-moga jadi hiburan kan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi dan yang nak abang sampaikan. Ucapan hari jadi dan juga ucapan Al-Fatihah pun ada juga kali ni. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda, makcik anak, salah seorang ahli keluarga besar JSPL. Makcik anak kata dia nak sampaikan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Nasir Abdul Hadi, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 12, genap umur 38 tahun, iaitu lebih kurang hari Ahad ni lah kan. Ahad ni hari jadinya. Jadi dia kata daripada bondanya, bonda nak ucapkan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan makcik anak cakap dia ada satu doa khas untuk anak dia ni yang nama Muhammad Nasir ni, iaitu semoga cepat bertemu jodoh. Begitu juga dengan Abang Jo. Habislah. Doa sekali macam ada. Terima kasih sangat-sangat atas doanya. Mana tahu kan berkat doa orang-orang baik macam Makcik Ana ni makbul, dapatlah bertemanlah abang di raya akan datang. Okey. Ucapan yang kedua datangnya daripada seseorang ahli keluarga besar SPL juga, dan dia pernah hantarkan cerita pada abang, iaitu datangnya daripada seorang anak yang bernama Arif. Dia nak sampaikan bukanlah ucapan hari jadi, tapi dia nak minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat ibu mertuanya, iaitu Puan Kamariah, yang mana meninggalnya pada 16 hari bulan 1, genap umur setahun. Jadi dia dah meninggal 16 hari bulan 1 2023 yang lepas, bukan 2023 yang lepas. Abang rasalah dia kata genap setahun. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Makcik Kamariah ataupun Puan Kamariah. Semoga berada di dalam taman-taman syurga Allah. Semoga Allah terima segala amal baiknya dan tempatkannya bersama ahli-ahli syurga yang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang suami yang bernama Muhammad Syafi'i. Dia kata dia nak sampaikan selamat hari jadi buat isterinya yang tercinta yang bernama Nur Saibah Abdullah, yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 12. Betul-betul hari Christmas ni. Dia kata dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, semoga panjang umur, murah rezeki, semoga Allah berikan segala keberkatan, kenikmatan dunia dan di akhirat buatmu, dan terima kasih menjadi isteri yang tercinta. Daripada seorang suami tadi kan. Dan hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 12. Dan daripada pihak abang juga, abang ucapkan selamat hari jadi buat Nur Saibah. Semoga Allah sentiasa merahmati. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Sebenarnya bila hari pertama penceritaan, hari Isnin, abang akan mudah tersasul tau. Nak sebut perkataan pun kadang-kadang agak terbelit-terbelit. Abang minta maaf sangat-sangat. Sebab bila 2 hari cuti, nak kembali semula bercerita, dia akan agak terbelit-terbelit sikit dalam bercerita. Tapi abang harap cerita yang abang sampaikan dapatlah kita semua rasai bagaimana perasaannya si pencerita tu cuba sampaikan kepada kita semua. Dan pada yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang ada jual. Nanti abang cadang-cadang nak buat promosi sikit kan, sempena dengan tahun baru Cina. Sudah tahun sempena dengan tahun baru Cina tu ditambah kemudian
Akhirnya tersasul juga kan. Jadi apa dia nak dapatkan, boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi besok dengan cerita lain yang boleh kita jadikan iktibar, pengajaran dan juga hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.